Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey. Selamat Hari Raya. Hari ini saya pakai baju baju tradisi suku kaum Rungus. Nak pergi beraya sambil keamatan. Kita keluarga Malaysia. Jadi keluarga Malaysia akan saling menghormati, toleransi, saling memahami, saling juga bersatu hati, dan kita tetap keluarga Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kali ini Zahid Hamidi memang akan susah, dalam keadaan yang susah, yang memang kritikal, tuan-tuan dan puan-puan. Patutlah dulu ada makcik yang saya tak kenal. Saya dah lupa pun nama dia. Nak buat apa tahu nama dia kalau tak kenal kan? Dia kata baguslah masuk politik, banyak duit. Saya kata kenapa banyak duit? Woi, banyak orang bagi duit bah kalau orang politik. Inilah manusia-manusia yang bikin rusak nama politik. Sebenarnya politik itu bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab politik itu yang akan menentukan hala tuju, yang akan dapat memperjuangkan rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Waduh. Tapi ada jugalah manusia-manusia yang merosakkan politik. Sampai sekarang terutamanya anak-anak muda akan pikir memang politik itu tai semua. Tapi sebenarnya politik itu bagus. Okey. So tak ada kena-mengena dengan apa yang saya ingin bacakan ini. Tapi mungkin ada juga terpulang, kamu komenlah. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wah, rupanya Zahid Hamidi terima uang tiap-tiap bulan berjumlah 400,000 sehingga 1 juta ringgit Malaysia tiap-tiap bulan selama 4 tahun. Woi, banyaknya duit. Gila, ini barulah duit. Patutlah. Banyak tuan-tuan dan puan-puan. Ultra Kirana Sendirian Berhad. Ultra Kirana Sendirian Berhad mengaku memberi 200,000 Singapore dollar sehingga 520,000 Singapore dollar sebulan, tiap-tiap bulan kepada Zahid Hamidi. Ini barulah. Kalau Singapore dollar 200,000, kalau ringgit Malaysia lebih kurang 400,000 tu cik. Itu kalau kali 2. Kalau kali 3, 600,000. Wah, banyak tu. Gila, nak buat apa ini? Kalau 520,000 Singapore dollar 1 juta cik. 1 juta tiap-tiap bulan. Habislah Zahid nak kena jawab yang ini. Okey. Bekas pengarah. Ini bekas pengarah yang cakap So, bukan yang juga makcik tepi jalan yang cakap. Tapi bekas pengarah Ultra Kirana Sendirian Berhad mengesahkan di Mahkamah Tinggi di Shah Alam bahawa syarikatnya menghantar wang tunai. Woi, takkan itu pun fitnah juga. Kalau fitnah, Zahid kenalah saman orang ini. Tapi kalau tak fitnah, jawablah di mahkamah bahawa syarikatnya menghantar wang tunai. Entah kenapa dia hantar wang tunai. Mungkin nak ada apa teknik penyembunyian ke apakah, tak tahulah kan. Tapi kenapa pakai wang tunai, dan banyak pula tu. Wang tunai setiap bulan dalam dolar Singapura kepada bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dari 2014 sehingga 2018 berhubung kontrak sistem visa luar negara VLN. Aduh, banyak tu. Harry Lee Wui Kun berkata, bayaran kepada Zahid Hamidi bermula pada akhir tahun 2014
dan dengan bayaran sebanyak 200,000 Singapore dollar atau lebih kurang 400,000 sehingga 500,000 ringgit Malaysia setiap bulan. Kemudian meningkat, pandai meningkat juga, meningkat kepada 520,000 Singapore dollar atau lebih kurang 1 ke 1,5 juta ringgit Malaysia setiap bulan pada tahun 2017. Katanya di mahkamah, makcik tuan-tuan yang ini di mahkamah dia cakap ya, bukan di Facebook, bukan admin Facebook yang tulis. Ini mahkamah. Bayaran Singapore dollar 200,000 Singapore dollar bermula pada hujung tahun 2014 dan berterusan sehingga pertengahan 2015 katanya. Dalam tempoh itu kami ada pergi ke rumah beliau iaitu Ahmad Zahid. Yang ini betul lah pergi rumah Ahmad Zahid. Pastikan betul lah. Nanti sekarang bukan pergi rumah Ahmad Zahid, rumah Ahmad apa ajalah. Okey, tapi ini memang sah pergi ke rumah Ahmad Zahid. Kata Harry Lee Wui Kun itu, dia kata pergi ke rumah Ahmad Zahid di Country Heights di Kajang. Dan dalam perjumpaan itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meminta sumbangan bulanan dinaikkan. Selepas berbincang dengan Wan Qoiris, iaitu Wan Qoiris Shah Wan Abdul Ghani, pengarah UKSB, dan David Tan, kami telah bersetuju untuk memberi 300,000 Singapore dollar sebulan. Kemudian pada tahun 2017 Datuk Sri Zahid Hamidi meminta untuk berjumpa kami berdua di kediaman peribadinya. Dalam pertemuan itu juga Datuk Sri Zahid meminta bayaran bulanan dinaikkan semula berikutan pilihan raya umum yang akan diadakan. Jadi pilihan raya umum. Kalau pilihan raya umum bagi sajalah dekat UMNO kalau perlu UMNO. Kenapa bagi dengan Zahid? Selepas berbincang dengan Wan Qoiris dan David Tan, kami bersetuju untuk menaikkan bayaran bulanan daripada 300,000 Singapore dollar kepada 520,000 Singapore dollar sebulan. Katanya ketika membacakan pernyataan saksinya semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Abdul Malik Ayub pada perbicaraan kes Ahmad Zahid yang menghadapi 40 pertuduhan rasuah. Saksi pendakwaan ke-15 itu menambah mereka bersetuju dengan jumlah itu selepas Ahmad Zahid memaklumkan bahagian UMNO memerlukan bantuan kewangan. Itulah saya kata kalau UMNO yang perlu bantuan, bagilah dekat UMNO. Kenapa bagi dekat Zahid? Kan? Jadi Zahid kena jawab yang itulah. Dalam perbincangan kami bersetuju untuk membayar sejumlah 10,000 ringgit Malaysia bagi setiap bahagian, iaitu lebih kurang 100 bahagian UMNO, dan selepas perbincangan jumlah keseluruhan mencecah 520,000 Singapore dollar sebulan katanya. Wah, kayanya UMNO. Jadi maksudnya tiap-tiap bulan semua bahagian UMNO dapat 10,000 kah? Wah, patutlah banyak duit. Saksi pendakwaan ketiga iaitu bekas Timbalan Setiausaha Bahagian Hak Ehwal Immigration Kementerian Dalam Negeri KDN, Siti Jalila Abdul Manap sebelum ini memberitahu mahkamah bahawa Ahmad Zahid telah menyambung kontrak UKSB untuk projek VLN walaupun kontrak masih berbaki 3 tahun lagi. Ialah supaya tak ada orang yang potong jalan agaknya. Apabila ditanya dalam soalan tambahan oleh DPP Datuk Raja Rozela Raja Tolan, bolehkah anda mengingati berapa kali anda menghantar wang tunai dari 2014 hingga 2018? Beliau berkata, proses itu 70% dilakukan oleh dia katanya. 40 kali dalam tempoh 4 tahun. 40 kali. Ya, banyaknya. Okey, so Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memang
Bekakai lah kali ini menjawab semua ini. Oke, so kita doakan juga lah. Saya tetap berpendirian keputusan mahkamah adalah yang paling tepat. Oke, so kamu boleh komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye.